Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar tajuk kaedah pembayaran. Ini adalah bab 3 ekonomi tingkatan 4 di bawah tajuk penggunaan pendapatan individu. Terdapat dua kaedah pembayaran untuk pembelian barang. Yang pertama adalah bayaran secara tunai dan yang kedua adalah bayaran secara kredit. Bayaran secara tunai bermaksud pelanggan membayar dengan wang tunai sebaik sahaja menerima barang atau perkhidmatan. Kita lihat dulu kelebihan bayaran secara tunai. Yang pertama adalah harganya lebih murah. Contohnya laptop ini jika dibeli secara tunai, harganya adalah RM3,200 Malaysia. Jika dibeli secara kredit pula, harganya akan ditambah dengan faedah sebanyak 5%. Jadi harga secara tunai adalah lebih murah daripada harga secara kredit. Yang kedua adalah berbelanja secara berhemat. Contohnya jika wang yang ada hanyalah RM200 sahaja, maka barang-barang yang perlu sahaja boleh dibeli. Yang ketiga adalah menikmati diskaun tunai. Contohnya harga kamera ini adalah RM1,500. Jika dibeli secara tunai, maka penjual akan memberi diskaun sebanyak 10%. Yang keempat ialah diterima secara meluas. Bayaran tunai diterima di gerai tepi jalan, kedai runcit, kantin dan lain-lain. Yang terakhir ialah barang terus menjadi hak milik. Contohnya bila kita membayar kasut dengan harga RM70, maka kasut ini akan terus menjadi hak milik kita. Seterusnya kita lihat pula kelemahan bayaran secara tunai. Kelemahan yang pertama adalah tidak dapat menikmati barang mewah. Contohnya jika kita tidak mempunyai wang tunai yang cukup, maka kita tidak akan dapat membeli barang kemas. Kelemahan yang kedua adalah tidak dapat melindungi diri dari inflasi. Inflasi merupakan satu keadaan di mana harga barang dan perkhidmatan naik secara menyeluruh dan berterusan. Kelemahan yang ketiga adalah kurang sesuai untuk membeli barangan mahal. Contohnya kereta dan rumah kurang sesuai dibeli secara tunai kerana melibatkan jumlah wang yang banyak. Kelemahan yang keempat adalah ada risiko kehilangan tunai. Jika kita membawa wang tunai dalam jumlah yang banyak, kita mungkin kehilangan tunai ataupun wang kita akan dirompak. Kelemahan bayaran secara tunai yang terakhir adalah sukar mendapat perkhidmatan selepas jualan seperti membaiki atau mengganti barang yang rosak. Penjual tidak bertanggungjawab setelah barang telah ditukar milik. Sekarang kita lihat pula kaedah pembayaran yang kedua iaitu bayaran secara kredit. Bayaran secara kredit bermaksud bayaran yang ditangguh untuk suatu tempoh masa tertentu. Namun pengguna boleh menggunakan barang sebelum menjelaskan harga penuh. Kelebihan bayaran secara kredit. Yang pertama adalah meringankan beban keuangan pembeli. Yang kedua, dapat menikmati barang walau harga penuh belum dijelaskan. Yang ketiga, peningkatan taraf hidup pengguna kerana dapat menggunakan barang yang mahal. Yang keempat, menggalakkan pembeli merancang perbelanjaannya kerana terpaksa membayar ansuran bulanan. Dan yang terakhir, boleh menggunakan barang yang dibeli secara kredit untuk menghasilkan pendapatan atau memulakan perniagaan. Kelemahan bayaran secara kredit.
Gambar-gambar ini menunjukkan contoh-contoh kedai yang menerima bayaran secara kredit. Seterusnya kita lihat pula kelemahan bayaran secara kredit. Yang pertama, pengguna terpaksa membayar jumlah yang lebih tinggi kerana dikenakan faedah. Yang kedua, mendorong pengguna berbelanja melebihi kemampuan dan menyebabkan pembaziran. Yang ketiga, disebabkan bayaran angsuran yang perlu dibuat setiap bulan, pengguna terpaksa menangguhkan perbelanjaan yang lain. Dan yang terakhir, barang boleh ditarik balik jika pembeli tidak mampu membayarnya. Sekarang kita lihat pula fitur ekonomi dalam pembelian secara kredit. Untuk belian secara kredit, kita perlu membayar bayaran pendahuluan. Jumlah bayaran pendahuluan yang dibayar bergantung kepada harga barang dan juga atas pertimbangan penjual. Bayaran secara kredit akan dikenakan kadar faedah. Jumlah faedah bergantung kepada tempoh bayaran balik pinjaman dan bayaran pendahuluan yang dibuat serta jenis produk yang dibeli. Bayaran secara kredit juga dikenakan caj keuangan. Caj keuangan ialah caj yang dikenakan kepada pemegang kad kredit oleh pengeluar kad kredit ke atas baki yang belum dijelaskan selepas tarikh tamat tempoh. Ia dikira berdasarkan baki harian. Jumlah yang perlu dibayar untuk belian secara kredit boleh dikira berdasarkan formula berikut. Harga belian tolak deposit tambah jumlah faedah yang dikenakan. Seterusnya kita lihat contoh soalan berkaitan dengan pembelian secara kredit. Encik Razif membeli sebuah laptop bernilai RM4,000 secara kredit. Beliau telah membayar pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara angsuran selama setahun. Kadar faedah yang dikenakan oleh bank perdagangan ialah 3% setahun. Kirakan jumlah yang perlu dibayar dan bayaran angsuran bulanannya. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita kira dulu jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman ialah harga belian tolak dengan bayaran pendahuluan. Harga belian tadi adalah RM4,000 ditolak dengan bayaran pendahuluan RM4,000 darab dengan 10%. Jadi RM4,000 tolak dengan 400, jumlahnya ialah RM3,600. Seterusnya kita kira faedah untuk setahun. Faedah untuk setahun adalah RM4,000 darab dengan 1 tahun darab dengan 3%. Jadi jumlah faedah untuk setahun adalah RM120. Jumlah bayar yang dikenakan ialah RM3,600 tambah dengan faedah sebanyak RM120. Jadi jumlah keseluruhan bayaran adalah RM3,720. Akhir sekali, kita kira bayaran angsuran yang perlu dijelaskan. Keseluruhan tadi RM3,720 dibahagikan dengan 12 bulan. Maka jawapannya ialah RM310. Jadi, Encik Razif hanya perlu membayar angsuran sebanyak RM310 sebulan selama 12 bulan atau setahun. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton.